Saksikan bahan terlarang dalam minyak masak dan bahayanya apabila ia diguna berulang kali. Semuanya dalam Eja Halal selepas ini. Assalamualaikum. Minyak masak merupakan bahan penting dalam segala jenis masakan. Ianya penting ketika proses menggoreng, menumis, membakar dan sebagainya. Namun berhati-hatilah kerana ada juga perkara negatif tentang minyak masak. Antaranya ada dakwaan mengatakan wujudnya DNA babi dalam minyak masak dan ada juga minyak masak yang diperbuat dari organ dalaman haiwan. Dan bahayanya minyak masak apabila diguna berulang kali. Semuanya selepas ini. Minyak masak perkara paling asas dalam masakan bagi penduduk di dunia ketiga. Tanpa minyak, tentu sekali tidak sempurna resepi sesetengah menu itu. Bukan sekadar menggoreng, keperluan minyak masak untuk tujuan seperti menumis dan sebagai bahan pelincir masakan tidak boleh dinafikan. Lazimnya, minyak masak diperbuat daripada tumbuhan. Namun, adakah ia bebas dari lemak haiwan? Adakah wujud unsur terlarang dalam minyak masak? Kalaupun berlaku penemuan DNA babi dalam minyak ini, ia adalah minyak recycle. Kerana kita dapati bahawa minyak gorengan ini digunakan untuk menggoreng pelbagai barangan. Barang ini termasuk juga babi. Dan sudah tentulah ada sisa-sisa yang ada. Dan sisa-sisa ini tidak boleh dinyahkan melalui tapisan biasa. Dan saya percaya bahawa inilah yang menjadi dilema kepada kita pengguna yang beragama Islam. Sehingga kini belum ada bukti yang sahih terhadap minyak masak yang menggunakan sumber lemak terlarang di negara kita. Walaupun isu ini nampak sebagai isu yang remeh, tetapi isu minyak masak ini harus dipahami daripada pelbagai sudut. Dari segi sudut kesihatan, kerana kandungan minyak itu sendiri sama ada ia adalah fatty acid ataupun trans fatty acid. Yang kedua, kita juga kena faham bahawa apakah kontaminasi yang bakal berlaku. Dan yang ketiga, bagaimanakah dia boleh berkurang kualitinya, malah dia menjadi toksik atau beracun kepada pengguna. Minyak masak biasanya diperbuat dari kelapa sawit, kelapa, kacang, jagung dan jenis tumbuhan yang lain. Walaupun minyak pada asasnya dianggap sebagai bahan perantara untuk memasak makanan, namun sebahagian besar darinya akan berakhir di dalam perut sebagai sebahagian dari kandungan bahan makanan yang digoreng. Minyak masak mengandungi kandungan lemak yang sangat tinggi dan boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan selain dari menyebabkan badan menjadi gemuk. Bersumber daripada sumber haiwan yang halal sekalipun, sebenarnya masih tetap ada masalah untuk digunakan khususnya dalam jangka masa yang panjang. Kerana kita harus faham bahawa minyak yang dihasilkan daripada lemak haiwan sebagai contoh mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Dan kolesterol yang tinggi ini amat tidak baik untuk kesihatan kita manusia kerana faktor-faktor yang telah kita sedia maklum pada hari ini. Selalulah berpegang kepada konsep halalan thayyiban. Jika sesuatu bahan itu halal, harus juga dipastikan bahawa ianya selamat untuk dimakan. Minyak masak adalah keperluan penting dalam masakan. Namun, ada sesetengah pihak pengusaha mengambil jalan pintas dengan menggunakan minyak masak itu berulang kali. Antara kesannya boleh menyebabkan hipertensi, kerosakan pada hati dan risiko kepada kanser. Dan bagaimana pula dari sudut pandangan Islam tentang perkara ini? Pengusaha gerai makanan juga dinasihatkan supaya tidak menggunakan minyak untuk menggoreng berkali-kali kerana tidak baik untuk kesihatan. Menurut laporan media, akhir tahun 2011 yang lalu, minyak masak yang dijual dalam bungkusan 1 kilogram di pasaran mungkin dikital semula. Beberapa pengilang dipercayai membeli minyak masak terpakai di restoran menerusi orang tengah dan memprosesnya semula untuk dijual kepada pengguna. Apakah kesan menggunakan minyak berulang kali kepada kesihatan? Yang selalu menimbulkan masalah ialah minyak masak yang recycle.
yang banyak dijual di pasaran, terutamanya di pasar-pasar malam. Kerana kita dapati minyak masak recycle ini, dia telah mengalami beberapa pencemaran, dan bahan-bahan pencemaran itu ada di antaranya yang memang haram kepada umat Islam. Dan kita pun faham bahawa minyak masak ini apabila digunakan berulang kali, maka kualitinya akan menurun dan dia akan menjadi, kita panggil dia karsinogen, iaitu bahan yang boleh menyebabkan berlakunya kanser. Ada juga yang mengenali minyak jenis ini sebagai minyak tiruan. Kebanyakannya dibeli oleh pengilang dari restoran, hotel dan sebagainya melalui orang tengah dan seterusnya diproses dan dipak semula mengikut permintaan peniaga. Apakah faktor yang mendorong mereka berbuat demikian? Dengan keadaan sekarang ni, kejap bekalan minyak tak ada di pasaran, kejap ada, kejap tak ada. Jadi pengusaha-pengusaha kecil ataupun warung-warung ni cuba mendapat bekalan yang berterusan. Jadi tidak ada, kadang-kadang tidak ada pilihan lain, terpaksa juga mencari pembekal-bekal yang seperti ini, ya, menggunakan semula minyak terpakai. Ya. Satu lagi disebabkan kos. Jadi mereka memilih pada sumber minyak yang lebih murah. Dan fungsinya masih sama, boleh juga digunakan untuk menggoreng dan sebagainya. Bagaimana pula pandangan dari sudut Islam? Dari sudut hukum, sekiranya bahan asalnya itu daripada haiwan yang haram, maka kita pun sudah jelas bahawa dia adalah haram. Tetapi kalau daripada haiwan yang halal juga, walaupun status halalnya itu jelas, kita harus faham sekiranya dia membawa kepada kemudaratan kepada manusia, dia juga boleh membawa kepada haramnya bahan itu. Berikut adalah ciri-ciri minyak tiruan. Dijual dalam pak plastik 1 kilogram. Tiada logo, alamat dan tanda halal. Bagi mendapatkan kesihatan yang maksimum, anda juga dinasihatkan mengurangkan pengambilan minyak dalam makanan. Saksikan kupasan minyak dari organ dalaman haiwan selepas ini. Di China, kes minyak masak yang menggunakan organ dalaman daripada binatang sembelihan yang telah busuk bagi menghasilkan minyak masak turut ditemui. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan minyak itu ialah usus, daging dan bulu binatang peliharaan yang telah busuk yang diambil daripada binatang sembelihan seperti biri-biri, lembu dan babi. Kalau daripada organ dalaman, so saya nampak ialah diambil daripada tisu lah, tisu lemak, tisu yang mengandung lemak ataupun dalam bahasa sains dipanggil adipose tissue. So tisu yang mengandungi lemak. So memanglah diambil daripada haiwan. Organ dalaman biasanya jantung dan sebagainya memang diselabuti lemak. Jadi saya tak kira dari segi saintifiknya bagaimana misalnya organ jantung itu misalnya ataupun hati diproses untuk mendapatkan lemak. Seharusnya mereka hanya mengikis bahagian lemak pada jantung tadi dan kumpulkan dan melalui proses untuk mengekstrak lemak. Namun sindiket ini berjaya ditumpaskan pada April yang lalu. Dengan tersebarnya berita ini membuktikan pelbagai cara demi mengaut keuntungan tanpa memikirkan bahan yang digunakan itu baik ataupun tidak, apatah lagi status kehalalannya. Dan negara yang tidak ada penguatkuasaan halal, pencampuran dua jenis atau lebih minyak itu adalah yang biasa, hal yang biasa, ya. So minyak atau lemak daripada babi atau khinzir dicampurkan dengan minyak yang lain untuk tujuan pemprosesan makanan adalah hal yang biasa. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan karakteristik sifat-sifat tertentu daripada minyak yang akan digunakan untuk pemprosesan makanan selanjutnya. Karena minyak ada daripada babi is animal fat, lebih pada saturated fat, minyak yang tepu.
sehingga untuk pemprosesan pada temperature yang lebih tinggi dia lebih sesuai. Berikut antara tips ketika menggunakan minyak masak. Masak secara deep frying. Gunakan minyak dengan kadar yang sesuai. Jangan guna minyak berulang kali. Islam mewajibkan kita memakan makanan yang halal lagi berkhasiat. Penggunaan minyak yang berlebihan akan mengundang tahap kolesterol yang tinggi dan menyebabkan kemudaratan ke atas kesihatan kita. Minggu ini, Eja Halal ke sebuah kilang untuk melihat sendiri cara pemprosesan minyak masak halal. Sama-sama kita saksikan. Promac antara barisan pengeksport minyak di negara ini dengan pengiktirafan halal dari pihak JAKIM. Syarikat yang terletak di Kapar, Selangor ini ditubuhkan pada tahun 1990. Bermula dari itu, usaha-usaha dalam membangunkan produk minyak halal mula dilaksanakan. Promac ialah pembungkus besar di Malaysia, di rantau ini, bagi minyak kelapa sawit. Kami tak macam refine lah. Apa yang kami buat ialah kami dapatkan bekalan minyak sawit ni dari pembekal di rantau ini, di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Perak juga. Syarikat ini menjalankan aktiviti saringan dan pembungkusan minyak yang lazimnya dieksport ke luar negara seperti Timur Tengah dan Afrika. Bagi memastikan minyak yang sampai dalam kualiti baik, minyak terlebih dahulu akan diperiksa pengawal kualiti kawalan. Jika minyak itu baik, ia akan kelihatan jernih. Jika tidak, minyak akan kelihatan seperti berhabuk. Manakala jika terdapat warna kehitaman, ini bermakna minyak ini pernah digunakan. Selain menjalankan pembungkusan bagi jenama-jenama terkenal, syarikat turut mempunyai minyak keluaran sendiri dengan jenamanya Nova. Selain di Kapar, Promac turut menjalankan aktiviti pembungkusan minyak dalam kuantiti botol yang beroperasi di Pasir Gudang, Johor. Apakah aspek yang dipastikan bagi memastikan produk Promac halal dan berkualiti? Promac akan menjalankan penilaian dengan pembekal dengan beberapa kaedah. Selain itu, minyak akan dijalankan audit, akan dicek sebelum pembungkusan dan dikeluarkan ke customer. Semoga dengan adanya syarikat yang mementingkan halal seperti ini boleh menjadi panduan buat pengusaha yang masih belum memohon sijil halal. Walaupun permohonan halal bukanlah satu kewajipan, namun bukankah lebih baik jika memohon halal bagi meningkatkan lagi kepercayaan pengguna? Minyak masak turut menjadi perkara asas dalam pembuatan krepek. Menjelang Ramadan ini, pasti ramai pengusaha krepek bertengku lumus dalam menyiapkan tempahan. Tapi jangan pula kita abaikan faktor kebersihan dalam pembuatannya. Kali ini kami turut mengupas status halal krepek dan kami ke salah sebuah perusahaan krepek yang mendapat pengiktirafan halal. Menjelang Aidilfitri, pengusaha krepek antara yang tidak terkecuali membuat persiapan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Dalam pembuatan krepek, faktor yang paling dititik beratkan berkaitan halal adalah kebersihan. Sekalipun mungkin kalau premis itu tidak bersih, mungkin pelanggan-pelanggan kita yang membeli keripik ni tadi belum ada sampai peringkat jatuh sakit ataupun mungkin lebih serius lagi meninggal dunia. Tapi harus kita faham bahawa dalam perniagaan ini kita ada yang kita perlu jaga, iaitu nilai agama, nilai halal itu sendiri, yang mana mungkin di akhirnya dia akan membawa kepada keberkatan dalam perniagaan itu sendiri. Krepek lazimnya menggunakan sumber tumbuhan seperti ubi, keledek, pisang dan kentang. Namun setelah melalui pelbagai penambahbaikan dari segi rasa, ada juga pengusaha krepek yang menggunakan perisa tambahan seperti serbuk kari, serbuk cili, MSG dan serbuk lada hitam dalam pembuatannya. Jika dulu krepek sering dimonopoli oleh pengusaha Melayu, tetapi
Kini, masyarakat Cina tidak kurang mengambil tempat dalam membuat makanan tradisional Melayu ini. Dalam penelitian kami, mengapa pengusaha keripik mungkin kurang prihatin untuk mendapatkan sejalan. Pertama sekali, kita di Malaysia pada hari ini cukup selesa dengan sentimen Melayu Islam. Bila mana Melayu, bila mana Islam, tentu halal. Jadi ini faktor yang utama menyebabkan ramai pengusaha keripik yang tidak menemukan sejalan. Faktor kebersihan merangkumi ketika pemprosesan, penyimpanan sehinggalah pengangkutan. Bahan asas untuk membuat keripik itu haruslah dibersihkan sebelum dihiris dan digoreng. Selain itu, tempat pemprosesannya haruslah bersih dan diasingkan mengikut peringkat. Pastikan pembuatan keripik melalui proses pembuatan yang bersih, atau lebih mudah, carilah keripik yang mempunyai logo halal. Mungkin masih ramai di antara kita kurang prihatin terhadap status halal keripik. Berbeza ceritanya bagi Puan Miskiah dan suami yang berada di kapal Selangor. Dia kini mengusahakan perusahaan keripik dengan pengiktirafan halal dari pihak JAKIM. Pada mulanya, dia tidak menolak pelbagai prosedur harus diperinci demi memastikan permohonannya diterima. Pihak Jabatan Pengusahaan ditunjuk kan cara-cara macam mana kita nak buat. Dia tunjuk satu persatu lah. Jadi kita buat lah. Dia punya pasal dia semua apa yang kita guna dalam ramuan keripik tu yang kita nak buat perisa tu. Setiap satu benda tu kita kena lampirkan. Kita lampirkan semua alamat dari mana, ada halal ke tidak. Kini terdapat 24 jenis keripik dan biskut raya dengan pelbagai perisa yang diiktiraf halal. Antara yang paling mendapat sambutan adalah keripik ubi perisa lada hitam dan tomato. Sebagai pengusaha tradisional, Puan Miskiah sentiasa memastikan produk keluarannya bersih. Apakah faktor yang mendorong Puan Miskiah untuk memohon halal? Halal ni kita boleh pergi jauh dan market dia boleh luas. Saya terfikir macam tu lah. So saya mohonlah pada halal. Saya nak buat halal untuk tentang keripik semualah. Kini, keripik keluaran Kuali Sebaya Enterprise berjaya dipasarkan di pasaraya seperti 99 Speedmart, selain giat menjadi pemborong bagi penjual tempatan. Sebagai pengusaha, apakah harapan dan matlamat Puan Miskiah terhadap perusahaannya? Matlamat saya ingin besarkan lagi perniagaan saya ni. Saya ingin ke luar negara jugalah kalau ada rezeki. Macam tu lah, saya cadang lagi, saya ingin buka satu-satu kedai daerah kawasan yang lebih jauh macam Perak, satu kedai macam tu kan. Semoga usaha gigih wanita ini berjaya dilaksanakan sekaligus menaikkan lagi nama industri kecil ke peringkat yang lebih tinggi. Dari perusahaan kecil, ejah halal ke buffet Ramadan di Hotel Crystal Crown. Di bulan Ramadan ini, pastikan kita mendapat juadah berbuka yang halal. Bagi mereka yang gemar makan di hotel, pastikan hotel tempat kita makan itu telah mendapat pengiktirafan halal dari pihak JAKIM. Selain itu, mana-mana hotel yang menyediakan buffet Ramadan tetapi tidak dapat pengesahan halal dari pihak JAKIM adalah salah di bawah Akta Perdagangan 2011. Kalau macam kita nak submit halal ni banyak pakai macam company, banyak kena support lah. Jadi kita kena bagi tahu company apa macam kita nak berkongsi kitchen, barang equipment yang tak halal ataupun macam air arak sekalipun kita tak boleh berkongsi dan tak boleh masuk kitchen. Antara menu yang mendapat sambutan adalah sate, makanan ala Jawa dan pelbagai masakan Melayu. Selain itu, pelbagai dessert berwarna-warni turut menarik perhatian pengunjung.
macam kat sini, tahun ni special kita ada dimsum yang memang halal kita buat sendiri daripada kira tangan saya lah, homemade kan. Saya akan ajak budak-budak saya buat dimsum. Maknanya tahun ni kita ada selling Chinese food lah, macam dimsum, and then main course pun kita ada 1-2 untuk Chinese punya, bagi orang cakap orang Malay rasa Chinese food. Selain itu, penyelenggaraan dapur turut dititik beratkan. Berikut adalah keperluan umum bagi premis yang ingin memohon pengiktirafan halal dari pihak JAKIM. Setiap pengeluar hendaklah mengeluarkan produk halal sahaja. Disyaratkan mempunyai minima 2 orang pekerja Muslim di setiap bahagian. Semasa penyediaan, pengendalian, pemprosesan, pembungkusan atau pemindahan produk hendaklah dalam keadaan bersih dan tidak mengandungi bahan ramuan yang tidak halal mengikut hukum syarak. Alat penyembahan agama tidak dibenarkan sama sekali berada di dalam premis atau kawasan pemprosesan makanan. Pekerja hendaklah mengamalkan kod etika pekerja dan amalan kesihatan yang baik. Semoga di bulan yang mulia ini, makanan yang kita makan itu membawa keberkatan dan berkhasiat. Jadi, untuk mengelak dari sebarang kekeliruan, pastikan anda periksa dahulu status halal hotel tersebut di laman web JAKIM. Semoga tips ini mampu dijadikan rujukan untuk mendapatkan hotel yang diiktiraf halal. Sama-sama kita saksikan produk terkini yang mendapat sedia halal dari pihak JAKIM. Di bulan Ramadan ini, janganlah membazir ketika membeli juadah untuk berbuka puasa. Yang penting, cara yang halal dan bersih. Semoga apa yang dipaparkan kali ini akan memberi informasi yang berguna kepada anda untuk memilih barangan yang halal. Dan jikalau anda ada sebarang informasi tentang halal, kongsikan bersama kami di Facebook kami. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.